Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu.
perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar semua anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah ya, yang budiman, yang subhanallah, mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini, pertemuan kita pada hari ini diiktibarkan sebagai duduknya kita dalam raudhah min riyadil jannah. Ya. Kat depan ustazah ni ada 2 orang je murid. Yang nampak zahir lah, yang batin yang tak nampak tu insya-Allah mudah-mudahan ramai yang mendapat manfaat insya-Allah daripada program ini. Jadi memang kalau mengajar tak nampak murid ni rasa lain sikit kan, tak nampak orang kat depan tu rasa lain sikit, tapi tak apa, alhamdulillah ada 2 orang wakil, iaitu yang pertama murid dulu, kini dan selamanya, ataupun ketuk guru dah. Dalam bidang IT dia Tok Guru Ustazah lah ya, iaitu daripada Fatih Tim. Terima kasih Anwar. Dan juga salah seorang lagi murid Ustazah adalah anak Ustazah sendiri yang insya-Allah akan mencatat soalan-soalan yang tuan-puan kemukakan dalam bab ini. Akan catat soalan-soalan, jadi tuan-puan boleh respon, boleh tulis. Boleh ke? Boleh respon, boleh tulis ya, supaya anak Ustazah dapat mencatatnya. Kalaupun Ustazah tak jawab pada siri yang pertama ni, insya-Allah Ustazah akan jawab pada siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Ya, memang Ustazah berharap sangat Allah mudahkan untuk Ustazah huraikan
Sebenarnya bukan ilmu ustazah pun tuan-puan sekalian, ustazah pun nakal, belajar kemudian kita nakalkan pandangan-pandangan ulama yang rujuk kepada apa? Kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba ustazah fahami dan kemudian ustazah mudah carakan. Ustazah nak hurai kepada kita semua supaya kita semua faham dalam bab-bab yang berkait dengan fiqh wanita ini. Ini bukan benda kecil tuan-puan sekalian. Dan ini bukan benda yang ni dalam Instagram, IG Ustaz, apa khabar semua ya. Ini bukan hanya orang perempuan saja yang kena dengar. Tapi ini juga adalah tanggungjawab seorang laki-laki yang satu hari nanti mungkin bergelar suami, satu hari nanti mungkin bergelar apa Noah? Bergelar ayah, dia ada isteri, dia ada anak-anak perempuan. Wajib ke atasnya untuk mengajar isteri dan anak-anak perempuannya tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah ataupun perkara-perkara hukum hakam yang berkait dengan sahnya kefarduan, sempurnanya perkara fardu. Kalau sekiranya suami tersebut ataupun ayah tersebut tidak mampu untuk mengajar kepada isteri dan anak-anak perempuannya, maka dia mesti memberikan ruang, memberikan satu kesempatan, memudah carakan untuk isteri dan anak perempuannya menerima ilmu, mencari ilmu, memahami ilmu tersebut daripada orang lain. Sama ada orang itu dibawa datang, mendekati, datang mengajar anak isterinya di rumah, ataupun dibenarkan anak isteri tersebut untuk keluar mencari ilmu kerana tidak mampunya seorang suami dan ayah tadi daripada mengajar perkara-perkara yang berkait dengan fiqh wanita tadi. Jadi ini bukan benda main-main. Dan lagi satu, kita intro dulu boleh ya? Dan lagi satu, bab haid nifas istihadah ni, ya Allah ya Tuhan. Ustazah rasa, ustazah sendiri pun tak berapa kali ulang baca, ulang belajar. Bila dah ulang baca, ulang belajar, ulang juga mengajar pada muslimah, ataupun kepada masyarakat, tapi berulang-ulang juga pertanyaan dan persoalan yang tak kunjung selesai. Jadi kalau tengok dalam handphone ustazah, dalam email, bahkan dalam email juga terlampau banyak soalan tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah, tentang darah wiladah lah, macam-macam lah berkait tentang wanita. Jadi ustazah kira tak apa, kita buat satu kuliah khas yang bersiri, insya-Allah ustazah letakkan dalam apa TV online channel apa benda? YouTube ustazah. Dalam YouTube ustazah, Ustazah Nur Hafizah Musa TV online. Nanti insya-Allah jadi reference, jadi rujukan. Kalau ada soalan, subscribe dulu, nanti tengok kat dalam tu senang. Bukan tak boleh tanya ustazah dah, tapi ustazah pun tak adalah kesempatan yang terlampau banyak untuk menjawab soalan-soalan yang berkait tentang fiqh wanita. Jadi ustazah memudahkan begitu sahabat sekalian, subscribe saja YouTube TV online Ustazah Nur Hafizah Musa. Insya-Allah kita compilekan dalam tu yang tajuk-tajuk yang berkait tentang fiqh wanita, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Tak dengar Yang tu okey, yang Instagram ni. Oh, Instagram tak dengar sangat Okay lah, Ustaz cuba cakap kuat-kuat untuk Instagram ni. Yang ni kuat sangat ya Noah? Itu okey. Itu jangan sentuh. Okay lah. Boleh? Okey. Standby semua. Ni sambil-sambil dengar ni, sambil makan goreng pisang ke apa? Ustazah harap ada kertas, ada buku, ada pen. Kita buat catatan sikit, insya-Allah, biar kita dapat faham. Maksud ustazah begini, benda ni memang kena selalu diperingatkan. Kita ulang kaji semula bagi yang dah tahu, bagi yang belum jelas, belum belajar dan sebagainya. Ini macam satu pelajaran yang kita nak mulakan daripada awal. Okey tak? Okey, tak apa. Boleh ya? Okey, baik. Kita tengok yang pertama sekali adalah tentang darah haid. Jadi yang keluar daripada seorang wanita, maksud ustazah daripada faraj seorang wanita, dia boleh keluar beberapa bentuk darah, jenis-jenis darah, iaitu darah haid, darah nifas, darah istihadah,
darah wiladah, dan juga ada juga kita akan jumpa nanti namanya darah fasad, ya, dam fasad. Jadi ini jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj wanita. Okey, jelas? Baik, kita nak tengok satu persatu. Kita akan lihat untuk sesi ini tentang darah haid dulu. Jangan pula ada ibu-ibu di luar sana yang dah menopause tinggalkan kuliah ni sebab apa? Ustazah, saya dah putus haid dah. Tak payah dengar lah kan, ya. Bukan macam tu Kak, ya. Bukan macam tu sahabat-sahabat semua. Kalaupun kita dah putus haid, dah menopause, tapi mendengar semula kuliah yang seperti ini akan menjadi refleksi ataupun muhasabah untuk kita melihat bagaimana penghayatan kita, sikap kita dan amalan kita, cakna kita masa dulu, zaman-zaman, ya, puan-puan masih lagi didatangi haid. Sebab ada hukum hakam yang berkait dengan solat. Solat semasa, maknanya awal bila dah habis haid tu, kita nak solat semula kan, ada beberapa hukum hakam yang kena diambil tahu. Takut kat situ kita ada terlepas pandang beberapa perkara, maka itu akan mengakibatkan implikasi dia apa? Ada tindakan yang harus kita buat sekarang. Nanti insya-Allah kita akan bincang. Kita tengok dulu sahabat-sahabat sekalian, darah haid. Darah haid tu apa dia? Darah haid adalah darah yang keluar ketika mana seseorang berada dalam keadaan sehat. Ya, darah yang keluar daripada rahim wanita ketika mana seseorang itu berada dalam keadaan sehat. Ya, kondisinya kondisi yang sehat. Jadi itu adalah satu yang kadang-kadang dipanggil juga dam tabi'i. Maknanya apa? Darah yang semula jadilah normal bagi seorang wanita, ya, keluar darah tersebut. Tak ada masuk hospital. Kenapa masuk hospital Kak? Sebab keluar haid. Tak ada kan? Sebab nak bagi tahu apa? Normal je keluar haid ni, sehat je keluar darah haid ni. Jadi darah yang keluar daripada seseorang. Okey, kita tengok, ya, darah yang keluar daripada seseorang dalam kondisi daripada rahim dalam kondisi dia sehat. Itu darah haid. Adapun darah nifas, darah yang keluar selepas bersalin. Dan darah istihadah, darah yang keluar bukan pada masa haid dan bukan juga pada masa nifas, maka ia dikira sebagai darah istihadah ataupun dalam bahasa Melayu yang kita selalu sebut adalah darah penyakit. Okey. Apa maksud dam fasad? Apa makna darah? Ya, darah kita panggil dam fasad, darah fasad. Contoh, saya bagi contoh. Sekiranya seseorang itu, seorang perempuan, ya, seorang gadis itu ataupun seorang perempuan keluar darah daripada farajnya sebelum dia berusia 9 tahun. Dia belum usia 9 tahun, dia baru usia 8 tahun, dia baru usia 7 tahun. Tengok dah keluar darah, mak dah suspend dah, ya. Dah macam risau sangat, apa dah, ini darah apa, dah haid ke? Sebenarnya dari segi hukum, ya, dari segi hukum apa dia? Darah itu bukan darah haid, darah tu bukan darah istihadah, tapi darah itu adalah darah fasad. Ya, tak juga dinamakan darah istihadah kerana sebilangan ulama berpendapat darah istihadah ini hanya sesuai untuk kita namakan darah istihadah setelah seseorang itu didatangi haid yang pertama. Baru sesuai. Lepas tu kalau ada darah-darah tu dipanggil darah istihadah. Ya, tapi kalau tak, belum, maknanya belum umur 9 tahun lagi, ya, darah yang keluar sebelum usia 9 tahun tu, itu dikira, ya, dam fasad ataupun darah fasad, maknanya darah yang boleh masukkan darah penyakit juga, darah yang rosak lah, ya, yang keluar daripada faraj seorang wanita. Kenapa 9 tahun? Nanti kita akan bincangkan sebentar lagi tentang usia, ya, paling awal seseorang wanita itu boleh didatangi haid. Jadi bila sebut tentang darah haid ni, sahabat-sahabat sekalian, ya, anak-anak semua, darah semula jadi yang keluar daripada rahim wanita setelah sampai peringkat baligh ketika dalam waktu sehat tanpa apa-apa sebab pada waktu-waktu yang tertentu. Itu darah haid dari segi pengertian, dari segi syarak. Dan ada beberapa nama bagi darah haid. Ini ustazah bagi tahu je lah, ya.
Maknanya kalaulah nanti baca-baca kitab ke ataupun terdengar-terdengar orang sebut, ya, sebenarnya darah haid ni ada beberapa nama yang disebut dalam kitab. Antaranya adalah yang paling masyhur sekali disebut sebagai al-haid, darah haid. Boleh juga disebut sebagai al-irak, ya. Ada juga disebut sebagai at-tamthu. Ada juga disebut sebagai ad-dahku. Ada juga disebut sebagai al-ikbar, al-i'sar, at-tamsu, ad-daras, al-firak, ya. Ini darah-darah, ya, yang di nama-nama lain juga yang disebut kepada darah haid. Tapi sangat jarang, ya, kita dengar. Yang paling masyhurnya adalah nama haid itu sendiri. Baik, sahabat-sahabat semua, warna darah haid dan ciri-ciri utama. Kenapa penting untuk kita mengetahui tentang ciri-ciri utama ataupun warna darah haid ni? Sebab bila sebut tentang darah haid, ya, istihadah, ini memerlukan kepada istiqra'. Istiqra' ni maknanya adalah penelitian. Penelitian. Kita kena bertanggungjawab sikit. Dan kita kena maklumkan kepada anak-anak perempuan kita, kepada wanita-wanita dalam hidup kita ni, supaya biar tahu perkataan istiqra' maknanya apa, biar bertanggungjawab untuk membuat penelitian atas darah yang keluar daripada rahim kita tadi. Ya, kena buat istiqra', penelitian. Kenapa penelitian ni penting? Sebab kalau kita tengok, ya, ini ustazah bincang dengan sahabat-sahabat ustazah yang pakar-pakar dalam bidang fiqh lah, ya. Salah seorang tu pernah bagi pandangan, Al-Fadilah Ustazah Fadilah juga nama dia, ya. Dia kata apa? Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab fiqh, ya, daripada imam-imam terdahulu, kita dapati perbincangan dalam bab haid, ya, bab istihadah ini adalah perbincangan yang asas, yang umum, ya. Tidaklah terlalu apa Kak Lang? Terlalu complicated sangat, ya. Tak adalah dihuraikan satu persatu, kalau begitu, kalau begini, kalau begini, kan. Jadi apa kata sahabat ustazah tu? Ya, dia orang yang baguslah dalam bidang fiqh ni. Dia kata apa? Dia berpandangan bila semua tu tak disebut dengan sangat terperinci, kan? Maknanya apa? Maknanya perkara itu sangat luas ruang untuk dikaji, untuk disesuaikan, untuk dilihat kepada uruf, kepada kepada adat, kebiasaan yang berlaku kepada satu-satu masyarakat, ya, kepada seseorang wanita, kepada usia wanita begini. Tak sama, kan? Usia wanita muda dengan usia wanita macam ustazah, tak sama dah dia punya kebiasaan haid dan sebagainya, ya. Jadi sebab itu penting kepada setiap wanita tu untuk istiqra', untuk buat penelitian pada diri dia sendiri, macam mana keadaan darah dia, ya, macam mana, berapa lama kebiasaan dia. Dan nak buat istiqra' ni pula, ya, adik kakak kat luar sana, nak buat istiqra' ni kena tahu beberapa sifat ataupun ciri-ciri darah haid tersebut. Sebab mungkin bagi orang yang sihat-sihat, ya, macam tak ada masalah, semuanya berlaku yang normal, kan, itu senang. Tapi kalau kena macam ada segelintir anak muda, sahabat-sahabat kita, ya, yang Masya Allah datang haid sampai 17-18 hari pun ada, Anwar, ya. Memang ialah maknanya memerlukan kepada pandangan hukum. Macam mana ni nak dikatakan ni, yang mana satu? Macam saya bagi contoh, kan, ya, dalam Instagram, dekat dalam Instagram saya ada bagi contoh. Kalau wanita tu datang 5 hari haid, dia rasa tu haid, datang 5 hari. Tapi darah tu macam putus-putus, datang sekejap, lepas tu tak datang. Lepas tu sikit-sikit je, macam tak mengalir pun, macam ada sikit-sikit lah dekat pad tu, kan, ya. Okey, dia pun macam confused, haid ke tak haid ni, kan. Tapi dia dah tak solat dah. Masuk hari ke-6 baru keluar betul-betul laju. Baru keluar macam darah haid yang sebelum-sebelum ni. Maknanya dia dapat buat satu penelitian. 1 ke 5 hari tadi macam pelik darah tu.
Tak macam darah haid yang sebelum-sebelum ni. Tapi masuk hari ke-6 tu, yang tu ya. Yang tu macam darah haid yang sebelum. Tapi cuba bayang ya tuan-puan, kena hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18. Maknanya yang betul-betul keluar tadi dah nak masuk berapa hari tadi? 13 hari kan? Kalau campur dengan 5 yang tak berapa jelas tadi, itu dah masuk 18. Sekarang nak tengok yang mana ni? Yang sebenarnya haid yang ujung ke haid yang belakang? Itu penting kita istiqra'. Penting kita istiqra', ya. Jadi mari kita tengoklah macam mana warna darah haid dan ciri-cirinya. Adalah penting bagi seseorang wanita mengetahui warna darah haid dan ciri-ciri utamanya. Darah haid tidak bermula dan berakhir dengan satu sifat tertentu sahaja. Kadang-kala berlaku perubahan warna dari satu tahap kepada satu tahap yang lain. Ya. Yang paling mudah untuk kita nyatakan adalah darah haid ni berwarna merah kehitaman. Ya. Bahkan ada lebih mudah juga ya kalau yang mengajar ni ustazah. Bukan ustaz nak menafikan yang mengajar fiqh ustaz-ustaz, ya, tapi ustaz-ustaz pun bagus mengajar fiqh wanita, tapi kita yang perempuan ni sebab kita melalui. Bahkan memang ada darah haid tu memang warna hitam. Betul tak Kak Lang? Ya, memang betul. Memang ada darah haid yang keluar tu memang warna hitam. Jadi maknanya apa? Ada darah haid warnanya hitam. Ada darah haid warnanya merah kehitaman. Ya, ada warna darah haid warnanya keemasan. Ada darah haid warnanya coklat. Ada darah haid warnanya coklat kekuningan, kemudian keruh kekuningan. Itu yang kita sebut warna-warna ni kadang-kadang menggambarkan kepada fasa-fasa darah tersebut. Biasanya yang pekat hitam ya, yang merah kehitaman tu pada awal-awal ya, awal-awal period, awal-awal datang haid, dan yang hujung-hujung tu biasanya akan ada mula keruh ya, coklat, keruh dan sebagainya. Malah ia disebut dalam kalau kita tengok pada menurut ulama daripada ulama Hanafi pula, malah ada yang sampai warna tanah. Ada yang warna hijau. Macam tu penelitian dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i, warna hitam, warna merah, warna keemasan dan merah, warna kuning dan keruh. Ya, dan ada juga warna kuning putih yang keruh. Kita yang datang haid ni kita tahu apa yang dimaksudkan oleh para ulama ni, ya. Ada satu perkara ustazah mencelah kat sini sebab ramai juga orang tanya kan. Okey ustazah, kalau keluar yang kuning-kuning keruh tu, tapi tak nampak dah warna darah. Tapi dia kuning keruh. Ya. Masing-masing boleh gambarkanlah untuk wanita macam mana, faham maksud ustazah. Okey. Yang ini sahabat-sahabat sekalian, sampai pernah seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang bawa kain atau kain yang sudah ataupun kapas yang maknanya tunjuk darah haid tu pada Sayyidatina Aisyah. Tunjuk. Ya, sebab tak tahu ni ini masih haid ke atau macam mana. Dan Sayyidatina Aisyah kata jangan terburu-buru kan, ya. Jadi maksud saya begini, sahabat-sahabat sekalian, soal warna keruh tadi tu, ini kena dilihat beberapa perkara. Pertama, apakah warna itu ataupun darah yang berwarna tersebut tu keluar selepas darah haid. Maknanya selepas darah pekat tadi. Ya, darah pekat merah-merah. Maknanya masih dalam tempoh haid tu, lepas tu hujung-hujung tu keluar warna keruh. Ya Kak Lang coklat, kuning, keruh kan. Kalau daripada haid tadi, rentetan daripada darah yang banyak, yang merah tadi, kemudian diikuti dengan darah keruh, kuning, coklat tu, maka itu diiktibarkan masih lagi haid. Sebab apa? Sebab dia start daripada darah tadi, daripada darah. Ya. Maknanya kalau kita tengok tu, yang senangnya masa saya belajar dengan ustazah lah, ya. Tok guru ustazah, dia kata macam ni je. Kamu tengok tu, kamu kata tu darah ke atau tak darah? Ya. Kalau benda tu memang kita tengok bukan darah kan, ya,
makna itu memang bukan darah haid lah. Tapi kalau kita baru turun darah yang banyak-banyak, ya, dah beberapa hari dah, kemudian diikuti dengan apa, yang coklat tadi tu kan, ya, warna kemudian warna apa, keruh kan. Jadi bila hujung-hujung tu, itu memang masih lagi iktibar darah haid. Yang nak sampai betul-betul bukan darah haid tu macam mana? Ketika mana cecair ataupun ialah cairan yang keluar daripada faraj wanita itu adalah cecair yang sama seperti mana yang keluar kalau dia tidak haid. Okey, boleh faham sahabat-sahabat sekalian, anak-anak semua? Maknanya kalau memang keluar daripada masa haid tadi tu kan, maka itu yang masih lagi kuning keruh tu masih iktibar sebagai darah haid lagi. Ya, maknanya kita pun tengok, ya, masih lagi ni hujung-hujung dia ni, ya. Tapi kalau warna kuning tu, ya, kekuningan contohnya keluar bukan pada, maknanya bukan waktu haid tadi. Tak ada pun darah haid yang merah-merah sebelum tu. Ni tiba-tiba je. Contoh kita dah haid dah bulan tu. Dan nak tunggu pula suci antara haid bulan tu, ya, dalam bulan tu nak antara haid pertama dengan nak datang lagi haid tu, belum sampai lagi 15 hari waktu suci tu, tiba-tiba keluar macam warna kekuningan, ya, keruh, yang itu tidak dikatakan sebagai darah haid. Boleh nampak tak anak-anak semua, sahabat-sahabat semua, nak tengok ni haid ke tak haid ni kan, ya. Dan darah haid ni pula, ya, yang kita kata yang kita confuse ni yang keruh-keruh tu, yang ujung-ujung tu kan. Dan warna kekuningan tu pula, ya, mestilah keluar ketika mana memang tempoh biasa haid kita datang. Tu boleh. Ya, kadang-kadang pada awal haid pun macam tu juga. Betul kan Kak Lang? Masa awal haid pun kadang-kadang bukan terus keluar merah kan. Dia macam ini haid ke tak haid ni, macam apa dekat kalau kita pakai panty liner ke apa kan, nampak macam sikit je, nampak lain sikit warna tu kan. Nampak lain sikit, siap dengan gaya tu ustazah tu, ya. Macam lain sikit warna tu. Tapi itu memang hari yang memang sentiasa, itulah lebih kurang tarikh datang haid, maka itu boleh iktibar sebagai permulaan haid. Jadi penting istiqra', ya, untuk kita tengok mana kebiasaan kita. Ustazah, kalau orang datang tanya ustazah pasal haid nifas, pasal haid istihadah ni ataupun nifas sekalipun, ustazah memang akan tanya 6 bulan sebelum tu. 6 bulan sebelum tu macam mana? Haid datang berapa bulan? Haid habis bila? Ya, haid macam mana? Kalau semua benda tak boleh jawab, sebenarnya susah juga kita nak buat istiqra' kepada keadaan dia tu. Jadi kadang-kadang, ya, kalau dulu Ustazah belajar, Tok Guru Ustazah sampai pesan, kamu semua ni kena ada kalender haid masing-masing. Kena ada kalender haid. Supaya apa? Baru dapat buat penelitian. Baik, itu dari segi warna dia. Adapun Nabi menyifatkan juga haid tu dengan beberapa sifat lain seperti keadaannya yang pekat. Kedua, seperti terbakar akibat kepanasan. Jadi masa mengalir tu kan, dia ada rasa macam suam-suam. Dia tak adalah mendidih ke apa. Ya, macam, ya, betul, ya, dia ada rasa macam haba sikit, ya, panas, ya. Dan ia keluar dengan perlahan, ya. Dia bukan keluar membuak-buak, itu memang darah kalau kita potong, kalau terpotong. Ni ustazah banyak ni, ada 4-5 ni terpotong pisau kat dapur ni kan. Kalau terpotong pisau tu darah tu mengalir macam tu kan, ya. Tapi darah haid ni dia tidak mengalir seperti mana cairan biasa. Dia mengalir tu ambil masa, dia keluar dengan perlahan, ya. Yang seterusnya, yang keempat, ia mempunyai bau yang tidak menyenangkan, ya. Ditambah lagi dengan warnanya yang hitam dan ataupun warnanya yang hitam kemerah-merahan. Jadi bila ada sifat-sifat tadi tu, jadi kita boleh buat satu penelitian. Ini rasa darah haid dah ni. Ini darah haid dah. Khususnya kepada orang yang tak dapat menggunakan kaedah umum. Ya, kalau yang normal memang senang, ya, yang normal tak ada masalah apa-apa. Setiap bulan kena sekali haid contohnya kan, ya, ataupun awal bulan dengan hujung bulan, ya, kena dalam 7-8 hari. Betul kan Kak Lang? Ya, kena 7-8 hari, tak ada masalah apa-apa. Nanti suci 15 hari, lepas tu sampai 21 hari baru datang balik. Ini tak ada masalah, ya.
Tapi bila berlaku kadang-kadang pada segelintir wanita yang sampai tak jelas. Ya, ustazah ada saudara mara jugalah, maknanya kerabat ustazah juga yang memang ustazah kena macam jadi konsultan lah, ya. Maknanya kena jadi merundingkan juga pada dia ni pasal haid dia. Kejakan dah beritahu, ya, sampai tahap ustazah minta tengok, tunjuk warna darah, tunjukkan. Sampai tengok tu, ya, nak tengok macam mana hari pertama yang keluar, hari kedua, ketiga, macam mana, sebab nak tolong bantu. Benda ni kadang-kadang berlaku kepada seseorang sampai bertahun-tahun, ya. Benda tu kadang-kadang menyebabkan emosi pun terganggu kan Kak Lang kan, kalau kawan-kawan kena istihadah selalu kan. Jadi kena tahu. Jadi bila dia rasa darah yang keluar ni berbeza ni, darah ni warna ni merah terang macam darah kita kita terhiris kat sini kan, tengok darah dia macam mana kan, orang kata merah cantik darah tu kan, macam darah hidup kan. Jadi boleh buat beza dia, ya, beza pada darah-darah tersebut. Baik, itu tentang sifat darah. Baik, permulaan haid seorang wanita, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau telah berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW dengan tujuan, tanpa tujuan lain melainkan untuk menunaikan haji. Ya. Apabila kami sampai di satu tempat namanya Sarif, ya, nama sebuah tempat yang berdekatan Mekah sejauh kira-kira 10 batu, saya telah kedatangan haid. Lalu Nabi SAW menemui saya dalam keadaan saya sedang menangis. Nak buat haji, tiba-tiba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummahatul Mukminin, ibu kita, datang haid. Baginda bersabda, mengapa dengan kamu? Ya, adakah kamu kedatangan darah? Nabi tanya. Lalu saya menjawab, kata Aisyah, ya. Baginda bersabda, sesungguhnya ini adalah suatu urusan yang telah ditentukan Allah kepada wanita-wanita keturunan Adam. Oleh itu, kerjakanlah amalan yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji, kecuali jangan kamu tawaf di Baitullah, melainkan setelah kamu mandi. Ini adalah satu hadis, ya, hadis Nabi SAW, ya, ataupun peristiwa yang telah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan kepada kita semua bahawa memang seorang wanita itu adalah satu perkara yang biasa apabila yang normal semula jadi apabila keluarnya haid, seperti mana juga Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya. Tadi Ustaz cakap usia yang paling awal kena haid, ya, jumhur fuqaha menyatakan bahawa usia yang paling awal adalah 9 tahun. Ya, 9 tahun, genap 9 tahun itu adalah usia mula-mula sekali kemungkinan seorang wanita itu akan didatangi haid. Tapi tadi macam saya kata, tengok uruf juga, tengok pada tengok pada satu-satu tempat tu, ya, satu-satu bangsa tu. Mungkin kalau untuk orang Melayu jarang juga, ya, yang kena usia 9 tahun kan Kak Lang kan, ya. Kalau kita orang Melayu selalunya 12, ya, 13 kan. Kalau awal sangat pun 11 tahun. Tapi untuk masyarakat Arab, ya, atau mungkin ada lagi masyarakat lain, sebenarnya 9, 10, 11 tahun tu adalah perkara yang biasa. Ya, jadi yang 9 tahun, genap 9 tahun itu adalah yang paling awal sekali kedatangan haid. Maknanya kalau keluar darah sebelum umur 9 tahun, ya, maka itu bukan darah haid, itu dinamakan dam fasad. Usia putus haid pula. Bila usia putus haid? Okey. Usia putus haid ni bila kita melihat kepada adanya perselisihan pandangan, ya, pada para fuqaha dalam bab usia tamat haid ni. Sebab kalau kita tengok, golongan mazhab Hanafi mengatakan usia tamat haid adalah 55 tahun sampai 60 tahun. Fuqaha Maliki pula mengatakan 70 tahun. Ya, dan wanita yang berusia 50 hingga 70 tahun, ya, boleh jadi juga akan berakhirnya haid. Dan pada ulama mazhab Syafi'i, usia tamat haid pula, ya, adalah 62 tahun.
Tapi bila kita lihat kepada pandangan-pandangan ini, sahabat-sahabat sekalian, jadi satu kesimpulan apa dia? Tidak jelas dan tidak dapat ditentukan secara tepat bilakah usia akhir, ya, tamat ataupun usia putus haid seorang wanita. Tapi kalau kita ambil yang mazhab Syafi'i tadi, itu gambaran, itulah kebiasaannya kan, ya, usianya adalah sekitar 62 tahun. Baik. Sekarang kita tengok tempoh haid, ya. Tempoh haid adalah sekurang-kurangnya haid ialah sehari semalam berdasarkan kepada istiqra', tadi dah sebut perkataan istiqra', ya, dan juga kerana syarak menghubungkan kepada haid hukum hakamnya. Okey, sekurang-kurangnya, senang nak faham macam ni je, sekurang-kurangnya sehari semalam. Dan paling lama 15 hari termasuk malamnya. Iaitu paling lama. Ustazah pernah juga, ya, mendengar perbincangan kan, ya, yang kadang-kadang menyebut begini. Sebenarnya dalam bab haid ni bukan mesti ikut 15 hari je. Ada yang macam itulah, ya. Dan tak salah pun pandangan yang cakap macam tu. Ya, mungkin dia melihat kepada pandangan ulama-ulama fiqh yang lain, ya. Tapi ni kita nak cakap pandangan dalam mazhab kita Syafi'i. Dan ustazah melihat, tuan-puan sekalian, bukan makna bila ustazah melihat tu ustazah lebih hebat pula daripada pakar-pakar mazhab Syafi'i. Tapi maknanya daripada ustazah yang sangat lemah ni kan, tapi terasa apa dia? Terasa rahmat sangat dalam bab ini. Apa dia? Maknanya diberikan satu kemudahan untuk kepada kaum wanita ambil satu kaedah umum, sebab, ya, kaedah umum ni sangat senang nak pakai. Sangat memberi kemudahan. Betul kan Kak Lang kan? Mudah kan? Paling kurang sehari semalam. Paling banyak 15 hari dan malamnya. Jadi kalau kita memang tak ada masalah apa, ya, darah kita keluar normal apa semua. Jadi ini satu kiraan yang sangat mudah untuk membantu kita. Ya, dan itu adalah yang kita faham dan kita pegang juga dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada kes-kes yang tertentu yang lain sikit daripada kebiasaan, yang selalu kadang-kadang melibatkan, ya, istihadah dan sebagainya, mungkin ketika itu kita boleh rujuk kepada pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain. Sebab apa? Sebab kita tak mahu terlalu pada ketika itu untuk orang lain tadi yang ada masalah-masalah special case, kita kata kita tak nak memberikan maknanya kesukaran kepada dia juga. Macam mana ni kalau ikut kaedah, ya, kaedah ni maknanya macam tadilah contoh yang saya bagi, ya, dia tak yakin. Yang dia yakin apa dia? Yang 5 hari awal tadi tu bukan haid rasanya, sebab lain macam keluar dia, ya. Jadi ketika tu apa dia nak buat? Dia yakin hari ke-6 sampai hari hari ke berapa Kak Lang? 5 dah dapat dah. Sampai hari ke-14, sampai hari ke-10 kan, ya. 5 campur nak jadi 15 tu berapa? Tolong kira. 6 campur 5 dah 11 kan? Lepas tu tinggal 4 hari lagi kan? Maknanya dah hari ke-9 dah ni yang dia yakin tu. Yang itu darah haid dia kata. Jadi maknanya apa? Yang dia tak solat 5 hari yang sebelum tu, dia dah tak yakin dah tu darah haid. Sebab dia nak lajak lagi ni, nak lajak kan? Maka yang 5 hari dia tak solat tu nak buat macam mana? Dia kena qada yang tu. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia lebih yakin hari yang ke-6 bermula kiraan darah haid tadi. Kenapa? Itulah sifat dia, itulah warna dia, itulah kebiasaan dia. Tapi dia dah silap faham tadi masa hari pertama sampai ke-5. Dia dah tak solat sebab dia menyangkakan itu haid. Nampak tak tuan-puan? Jadi apa dia kena buat? Anak kita tu, kalau kena kat anak kita, dia kena qada balik yang nombor 1 hari pertama tadi sampai hari ke-5 sebab dia dah tak yakin tu haid. Yang dia yakin haid apa dia? Hari ke-6 sampailah, daripada hari ke-6 tu sampailah kiraan. Makna hari ke-6 tu jadi hari pertama untuk dia yang dia yakin. Sampai habis 15 hari. Nampak maksud Umi tu kan? Ya, nampak ya tuan-puan sekalian? Jadi adapun asas tadi kita kena pegang lah. Ya, itu memang itu dalam mazhab Syafi'i menyatakan tempoh haid yang paling lama adalah 15 hari dan malamnya. Okey? Baik, ada soalan Anwar? Ada soalan tak? Okey, ustazah nak bagi sikit kefahaman ya kepada sahabat-sahabat sekalian tentang orang yang
dia dah habis dah haid dia. Okey, dengan baik-baik ya. Dah habis dah haid dia. Contoh haid dia habis, maknanya memang dah berhenti dah. Macam mana cara dia nak tengok ya darah haid tu dah tak ada? Bila kita nak betul-betul yakin darah haid kita dah tak ada, sahabat-sahabat sekalian, ini memang Ustazah syorkan sangat kepada puan-puan semua, ambil kapas. Itu yang nampak sangat jelas lah ya. Maknanya kita dah bersihkan tadi kan, kita dah buang air apa semua. Contoh pukul 3 tu, tengok memang ada lagi dekat pad tu, macam ada sikit-sikit je lagi kan, keruh-keruh macam tu kan. Okey, lepas tu ataupun pagi tadi kita tengok dah keruh-keruh sikit ada lagi. Lepas tu kita bersihkan, kita pun dan memang kebiasaan kita hari ke-8 dah habis, dan itu adalah hari ke-8 contohnya ya, itu memang hari ke-8. Kemudian kita nak yakin lagi, bila petang tu kita ambil kapas dan kita kenakan ya, lalukan dekat bahagian faraj tu untuk lihat keadaan cecair yang ada kat dalam tu. Kita akan dapatlah tengok result dia apa. Kalau tengok memang dah bersih ya, makna warna tu bukan lagi warna yang kita sebut pada awal tadi, memang itu adalah warna yang tak ada lagi dah gambaran macam darah dah. Iaitu adalah warna cecair yang sama macam kalau kita tak datang period. Maka ketika itu memang dah boleh mandi dah. Ya, okey. So, saya bagi contoh tadi, katalah kita pun mandilah pukul 5.30 ya, mandi wajib kan, pukul 5.30. Lama lah ambil air kan ya. Jadi lepas tu kita pun nak solat asar. Kan tu masih lagi waktu asar kan? So kita solat asar, betul-betul solat asar dekat-dekat nak masuk maghrib dah. Dekat-dekat nak masuk maghrib. Kira-kiranya kalau kita solat asar dapat 1 rakaat. Masuk rakaat kedua, azan maghrib. Jadi dikira tak solat asar tu Kak Lang? Kalau solat 1 rakaat je dapat, lepas tu masuk maghrib. Kira tak solat asar tu? Dikira itu sebagai solat asar. Dia dapat solat asar tu. Sebab apa? Sebab dia dapat rakaat dalam waktu tersebut. Saya dapat 1 rakaat dalam waktu tersebut. Kalau ini yang berlaku, dengar ya kakak-kakak, anak-anak semua, kalau ini yang berlaku, maka dia wajib qada solat yang boleh dijamakkan dengan asar. Solat apa boleh jamak dengan asar? Solat apa? Solat zuhur. Solat zuhur tu dia wajib qada. Ya, sebab tu saya kata tadi, walaupun makcik-makcik, akak-akak yang dengar dah menopause tapi tengok balik, macam tu tak kita buat dulu. Sama juga kalau isyak. Ya, dia betul-betul dapat periksa, dia cek apa semua, lepas tu darah tu, lepas tu dia mandi, dapatlah 1 rakaat sebelum masuk subuh tu, nak sembahyang isyak ni. Ya. Masuk ustazah tu tak mestinya dia solat tu solat isyak tu hujung waktu. Kalau dia solat isyak elok-elok 4 rakaat kan, katalah solat isyak pukul 9 malam, itu pun samalah. Kenalah qada dia punya solat maghrib, sebab solat maghrib boleh dijamakkan dengan isyak. Tapi maksud ustazah tu had yang paling maksima, maknanya apa? Dia hatta dia solat tu dapat 1 rakaat je dalam waktu tu, tetap dia kena qada dengan waktu solat, dengan solat yang boleh dijamakkan dengan solat yang dia semayang pada waktu setelah dia mandi wajib tadi. Boleh nampak ya tuan-puan, saya bagi contoh dah tadi kan ya. Saya bagi contoh tu. Okey, soalan contohnya, ustazah dia sebenarnya dah habis dah kering dah daripada dia nak pergi kerja tu, dia tahu dah habis dah haid dia. Ini sangat selalu berlaku juga Anwar. Dia dah tahu dah haid dia dah habis dah ya. Tapi dia nak pergi kerja dan dia tak nak basuh rambut. Ada juga orang macam tu Kak Lang ya. Ya, dia tak nak mandi wajib. Kalau mandi wajib nak kena basuh rambut, beria lah apa, dia pun dah lewat nak pergi kerja ni. Jadi dia pun menangguhkan mandi wajib, pergi kerja macam orang tak bersalah. Ya, lepas tu balik mandi waktu asar, dan dia kata ataupun mandi waktu isyak kan, mandi waktu isyak malam tu, dah balik kerja apa semua, dah makan malam baru dia mandi wajib. Apakah dia hanya perlu mengqada solat maghrib saja? Sebab ambil asas tadi, kalau kita sembahyang waktu isyak, kita kena qada lah dengan solat yang sebelum tu. Di sini jawapannya tidak. Dia kena qada daripada zuhur, daripada subuh, daripada asar tadi. Kenapa? Sebab dia sebenarnya telah menangguh-nangguhkan mandi wajib.
Okey, boleh faham ya? Ini kita cakap tadi yang mula-mula tu bagian tidak menangguhkan, yang memang betul-betul. Okey, dah habis dah ni nak solat. Dah habis dah ni nak mandi wajib. Dia pun solat asar. Maka wajib dia qada sekali solat yang dapat dijamakkan dengan asar iaitu zuhur. Kalau dia solat pada waktu apa? Pada waktu isyak, maka wajib dia qada solat yang boleh dijamakkan dengan isyak iaitu solat maghrib. Kalau dia mandi wajib waktu maghrib pula, perlu tak dia jamakkan, perlu tak dia qadakan zuhur dan asar? Tak perlu. Sekiranya dia memang tidak menangguh-nangguhkan mandi wajib. Jadi boleh nampak tuan-puan sekalian. Dan termasuklah yang kita nak qada solat ni bagi yang macam ni. Cuba dengar baik-baik. Kita datang haid dalam keadaan waktu zuhur dah masuk. Saya bagi contoh je, waktu zuhur dah masuk dah. Masuknya waktu zuhur tu pula, katalah zuhur masuk pukul 1.20. Kita solat zuhur pukul 2. Ya? Tapi, bukan solat zuhur pukul 2. 1.20 masuk zuhur. Kita datang haid pukul 2. Agak-agak kena qada tak nanti solat zuhur tu? Cuba Anwar jawab. Kak Lang kena qada tak Kak Lang? Okey kena qada solat zuhur tu sekiranya penangguhan semayang tadi tu bukan kerana sesuatu sesuatu keadaan yang sangat penting. Maknanya dia sengaja je kan. Semayang zuhur pukul 3, semayang zuhur pukul 3.30, datang haid. Jadi zuhur tu kena diqada. Dia kena qada sekiranya macam ni. Dianggarkan sempat untuk solat zuhur 4 rakaat tu secara yang paling ringkas. Jadi andai kata masuk zuhur, tengah orang azan tu datang haid, agak-agak kena qada tak zuhur tu? Tak perlu qada. Kenapa? Sebab baru sangat masuk zuhur. Kalau iktibar seseorang tu nak solat zuhur paling ringkas 4 rakaat pun takkan habis lagi. Makna datang haid dulu. Boleh faham tak Kak Lang maksud Umi? Kalau Kak Lang faham, insya-Allah mudah-mudahan orang lain pun faham juga. Maka yang itu tak payah qada lah. Tapi kalau sempat 4 rakaat untuk zuhur sempat 4 rakaat yang dilakukan secara ringkas, maka kalau datang haid kerana dia melewatkan tadi, maka nanti bila dia dah bersuci, dah mandi wajib dah angkat hadas tuan-puan sekalian, maka antara solat yang dia kena qada adalah solat zuhur tu tadi. Ini contoh saya buat solat zuhur, demikian juga pada solat-solat yang lain. Okey. Apa soalan dia Kak Lang? Baik, boleh tak seorang wanita masuk masjid? Ini banyak banyak sangat orang yang tanya ni Anwar. Kadang-kadang ini cerita terang-terang lah kan jadi konflik tau dekat masjid-masjid. Grup ni tak join grup ni. Kenapa? Itu grup yang pegang pergi boleh masuk masjid waktu period waktu haid. Sampai jadi macam tu tau. Jadi okey, ustazah nak huraikan biar kita jelas jelas. Nanti kalau nak rujuk balik, tengok balik YouTube ni insya-Allah bagaimana hukum seorang wanita haid masuk ke dalam masjid. Baik, dia ada 2 hukum. Ada 2 hukum, jangan gaduh-gaduh. Ada 2, tak susah pun nak ingat, insya-Allah 2 hukum. Yang pertama apa dia? Pandangan daripada jumhur fuqaha. Bila sebut jumhur fuqaha maknanya majoriti ahli-ahli fiqah. Majoriti ulama-ulama fiqah. Pertama, pandangan dia jumhur fuqaha mengharamkan wanita dalam keadaan haid masuk dalam masjid, duduk lama dalam masjid ke, duduk sekejap ke, iktikaf, duduk masjid tu, bukan melintas, melintas lain. Duduk masjid tu, maka jumhur fuqaha mengatakan hukumnya adalah haram. Ini disebut dalam kitab Al-Mughni, dalam Al-Majmu' syarah Muhadzab pun disebut, maknanya memang diharamkan. Okey, jelas? Nanti dulu kita ada pandangan yang kedua.
Ya, berdasarkan tadi hujah golongan yang pertama jumhur fuqaha ni berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 43. Begitu juga hadis daripada Ummu Atiyah di mana dia telah berkata, Nabi SAW menyuruh kami para wanita bujang dan yang memakai purdah agar keluar pada 2 hari raya. Dan baginda menyuruh wanita-wanita yang haid untuk menjauhi tempat solat kaum muslimin. Jadi ni ada hujah-hujahnya, ya. Okey. Tapi kalau nak lalu je, nak ambil barang contohnya kan, nak lalu. Di sana pernah berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ambilkan aku tikar daripada masjid. Sayyidatina Aisyah pun jawab, aku dalam keadaan haid. Nabi pun jawab balik, haid kamu bukan kat tangan. Ya, maksud dia apa? Maknanya setakat nak ambil barang, nak melintas, ya, itu dibolehkan, ya. Tetapi tetap kena ada syarat ataupun ciri tahafuz, maknanya menjaga supaya tidak mengotori masjid, supaya dijaga tidak mengalir, ya, dan sebagainya. Jadi nampak tak pandangan pertama apa dia, sahabat-sahabatku? Jumhur fuqaha mengatakan haram seorang wanita tu masuk dalam masjid. Pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, ada ulama yang mengharuskan wanita masuk ke dalam masjid. Antaranya ialah Imam Al-Muzani yang beliau merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i sendiri. Dan ada salah satu pandangan juga daripada Imam Ahmad, ya, daripada Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. Ada pandangan yang mengharuskan, tapi ingat ini bukan pandangan jumhur fuqaha, ya. Dan mereka ada dalil juga, ada sandaran juga, iaitu dengan merujuk kepada hadis Nabi, lakukanlah apa yang diperbuat oleh seorang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf di Kaabah. Ya, jadi seolah-olah boleh je nak masuk masjid asalkan tidak tawaf. Ini pandangan yang kedua yang mengharuskan. Jadi sekarang ni kita nak buat macam mana ni tuan-puan sekalian? Ni ada 2 pandangan ni. Jumhur fuqaha kata haram, ya, dan ada juga pandangan beberapa ulama yang mengharuskan. Ya, maka kita cadangkan beginilah. Ya, kita cadangkan. Ya, yang lebih tepat, ya, yang lebih baik, yang lebih selamat untuk kita pegang, ya, dengan meraihkan uruf, suasana, ya, keadaan kita semua, maka kita pegang pendapat jumhur fuqaha. Apa dia? Yang mengharamkan wanita masuk kecuali, ya, maknanya nak diambil kira yang paling kedua tadi, kecuali sekiranya ada keadaan-keadaan yang terlalu mendesak. Jadi bila nak sebut mendesak ni kena ikhlas lah, kena jujur lah jawab mendesak tak mendesak, ya. Kadang-kadang ada orang minta maaf cakap tuan-puan sebab ya, sikit sebanyak kan bila ustazah melibatkan diri dengan masyarakat, memang macam-macam jenis ada jenis yang suka nak ambil mudah, maknanya dia kata apa, alah boleh je, ada je pandangan yang kata boleh. Memang ada pandangan kata boleh, tapi tengoklah juga, satu, jumhur fuqaha kata haram, ya. Yang kedua, yang kita ni apa masalahnya bermudah-mudah, maknanya tak ada pun sebab-sebab yang yang terlalu penting pun. Dia memang jenis ambil mudah selama masuk masjid. Ini berlaku. Lepas tu dah masuk masjid dengan kuliah, duduk kat depan ni. Ni tempat imam, ustazah duduk, kan? Yang ni muslimat yang dengar ceramah duduk depan sekali. Bila tiba time solat, dia kata, akak uzur. Dah makcik-makcik yang ni pula, ya. Dia uzur masuk masjid, mau dia halau kat makcik-makcik yang pegang jumhur fuqaha ni kan, ya, dah mendatangkan fitnah, betul tak? Jadi sebab itu, kalau tak ada apa-apa sebab yang betul-betul mendesak, ya, kau tanya ustazah lah, memang kita peganglah pandangan jumhur fuqaha tadi, memang tak boleh masuk dalam masjid. Tadi anak saya tanya, nak belajar, ini pun ada soalan, ya, daripada sahabat kita nak belajar pun kena tengok juga. Sebab pada zaman IT ni sekarang kita belajar kat mana ni? Ya, maknanya zaman sains dan teknologi lebih-lebih lagi, insya-Allah kemudahan untuk mendapat ilmu tersebut mungkin kita boleh dapat melalui
Macam yang berlaku sekarang lah, online, kelas online, ya. Kita pancarkan, maknanya boleh tengok kat mana-mana live, Facebook dan sebagainya. Ataupun bab yang ustazah tu nak ajar, kita ni period tengah heavy ni, ataupun memang kita tengah period, kita pun tak boleh nak masuk dalam masjid kan. Tak apa, kita datang hari lain, hari kita bersih, yang kita boleh belajar, sebab insya-Allah tajuk tu ada lagi masjid lain akan ajar, ada lagi ustaz lain akan ajar, ada lagi ustazah lain akan, kan banyak alternatif tu. Ya, ataupun kita duduk dekat luar masjid. Insya-Allah kebanyakan sekarang semua pakai speaker, pakai mic. Kat luar masjid tu pun boleh dengar. Jangan masuk dalam masjid. Kalau itu, kalau kita maknanya merujuk kepada pandangan jumhur fuqaha tadi. Tapi ada ketikanya, ada keadaan yang kita boleh, orang kata apa, kita boleh switch lah, talfit ya, kepada pandangan yang kedua. Asalnya memang kita pegang pandangan pertama jumhur fuqaha, tapi ada ketikanya kita pergi kepada pandangan yang kedua tadi, ketika mana ada keadaan yang sangat mendesak. Saya bagi contoh ya tuan-puan sekalian. Ini Ustaz nak bagi, ialah kita memahamilah juga beberapa perkara. Kadang-kadang macam ni, terutama bagi para asatizah, ustazah, ya. Kelas tiap-tiap minggu kat masjid, betul tak Anwar? Kelas tiap-tiap minggu kat masjid, ni ustazah muda kan, maknanya masih datang period lah, masih datang haid. Tapi tak pernah miss datang kelas. Kan, tak pernah miss datang kelas. Masuk semua dalam masjid, kat ruang masjid tu. Jadi mungkin timbul pertanyaan juga, tak haid dah ke ustazah ni? Ya, putus haid dah ke? Kalau dia pregnant, dia tak datang haid lah. Ya, ini pregnant pun tidak. Ustazah cakap ni bukan reka-reka ya tuan-puan sekalian, tapi ini benda-benda yang ditanya oleh masyarakat ya, yang kadang-kadang dipersoalkan oleh segelintir ya. Jadi ada keadaan, saya bagi contoh ya, ada keadaan kalau ustazah kadang-kadang kalau kuliah-kuliah yang bersiri tu kan, contoh ya, saya bagi nama masjid terus, Masjid Taman Ta, tiap-tiap hari Isnin, hampir setiap minggu. Tapi akan adalah sekali-sekala Ustaz tak datang. Yang datang adalah yang tak pernah datang haid, ustaz, ya, suami ustazah, ya, gantikan. Ataupun kadang-kadang kalau Ustaz tak boleh, ada penceramah lain, minta tolong gantikan. Tapi takkanlah kita nak buat announcement kan, Ustaz tak dapat datang ya sebab Ustaz haid kan, jadi tak perlulah, cuma kita bagi tahulah keuzuran tu kepada person in charge je kan, ya, tak payahlah person in charge nak buat announcement kepada semua audience kan, ya, cuma bagi tahu ustazah, uzur je lah. Uzur tu banyak maksud dia. Mungkin maksud sakit, mungkin uzur syar'i yang ni tak boleh masuk dalam masjid. Jadi ada masanya ustazah memang pegang yang jumhur fuqaha kata tak boleh masuk. Sebab apa? Kita pun tahu heavy kan, kita punya darah kan, kita tak sedar hati nak masuk, nak duduk mengajar ya. Tapi pernah ya tuan-puan sekalian, ustazah pergi satu tempat, bila sampai kat tempat tu ya, kami bertiga semua perempuan ya, bertiga. Jadi bila ustazah datang haid, dah sampai kat negeri tu, ustazah kata dua orang je lah ya, sebabnya ustazah datang haid ya. Jadi ustazah pun kemudian dimaklumkan oleh maknanya ustazah lagi seorang ya, dia kata saya pegang dalam keadaan ini boleh masuk masjid, ambil kepada tadilah yang harus tadi, sebab ialah kita jemputan, maknanya dijemput kan, untuk memenuhi jemputan tersebut, tapi dengan menjaga beberapa syarat. Ni kata ustazah tadi ya, menjaga beberapa syarat. Apa dia? Pertama, mesti dalam keadaan tahafuz, jaga, maknanya benda tu, darah tu dijaga, jangan sampai orang kata bocor kan dekat kursi ke kat masjid, tak, jaga, maknanya darah tu dalam keadaan tak heavy, mungkin dekat-dekat nak habis ya. Okey. Kemudian menjaga juga supaya tidaklah bagi tahu, nak jaga fitnah juga, sebab kita sekarang ni pegang benda yang pandangan yang bukan jumhur ya, dan tak biasa pun kat tempat kita. Jangan pula sedap-sedap pergi announcement, saya ni tengah haid ya. Jadi maknanya di kalangan kami para ustazah pun maknanya berbincang, berfikir macam mana ya. Dan ustazah tadi tengok
Macam yang saya bagi contoh tadi, satu kata apa, saya terpaksa lah pegang juga pada satu ketika kalau misal kata terlalu mendesak. Tapi dalam konteks tadi Ustaz kata kami bertiga, maka ustazah pun tak hadir pun, tak masuk pun, tak apa dah, cukup dah 2 orang lagi tu. Jadi nampak tak sahabat-sahabat sekalian, ya, kita kena faham macam mana hukum dia tu. Jadi kita tahulah macam mana, ya, soal nak terus pegang yang pandangan harus ke, kan, ataupun kita bersama dengan pandangan jumhur fuqaha tadi. Tetapi andai kata ada satu keadaan yang sangat mendesak, so kita pun terpaksa, ya, ataupun kita pun pindah kepada pandangan yang mengharuskan tadi. Itu semua tengok pada, ya, keadaan ataupun, ya, bergantung kepada keyakinan, ya, masing-masing. Jadi boleh jelas, ya, pandangan macam mana pandangan ustazah terhadap wanita-wanita nak masuk masjid dalam keadaan haid, ya. Duduk kat luar masjid tu. Ya, duduk kat luar masjid. Pernah juga ustazah program dekat satu masjid, memang cakap awal-awal dah. Kalau dah datang period contohnya, ya, 2-3 hari sebelum tu dah cakap dah, boleh tak kita pindah buat dekat dewan. Dah kita tahu masjid tu ada dewan. Pindah buat dekat dewan. Kenapa? Beritahu. Bahkan ada penganjur yang cakap, ustazah, boleh je buat dalam masjid, dia katakan, sebab ada yang buat dalam masjid je. Itu bergantung. Itu bergantung kepada macam mana kita nak pegang hukum tersebut, ya. Kalau tengah heavy apa semua, memang ustazah memang mengambil kira yang pandangan jumhur tadi. Ada tempat lain, kita pergi buat kat tempat lain, ya. Wallahu a'lam. Berapa minit dah, Anwar? Ya. Okey, ada lagi satu soalan. Mana tadi soalan Kak Alang? Okey, ini soalan terakhir lah, ya. Bagaimana tentang seorang wanita yang dia haid tapi dia nak baca Quran? Ini okey, tadi Ustaz beritahu ada 2 orang kan, ya, yang jadi murid kat depan ni. Sekarang bukan 2 orang je, ada 3 orang. Ada tok guru yang dengar sekali ni. Ustaz nak cakap macam mana ni, ya? Tentang hukum wanita yang baca Quran dalam keadaan haid. Okey, mari kita tengok apa jawapan dia, insya-Allah. Yang pertama, kita tengok dalam masalah ni ada 2 pandangan. Satu pandangan yang mengharamkan membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Ini Ustaz jelaskan dulu. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur fuqaha, ya, yang mengharamkan seorang wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran, ya. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengharuskan. Maknanya, ya, kalau tengok pada pendapat ulama Malikiyah, ya, mengikut riwayat yang sahih, dibolehkan untuk seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk dia membaca Al-Quran bagi tujuan mengajar dan juga tujuan belajar. Itu dalam pandangan yang mengharuskan tadi, bagi tujuan apa? Mengajar dan juga bagi tujuan belajar. Nampak tak tuan-puan sekalian? 2 tadi pandangan. Jadi sekarang ni nak buat macam mana? Kita nak pegang yang macam mana? Okey, pertama, ada wanita, ya, wanita dalam keadaan haid, dia baca ayat Quran tapi diniatkan dengan niat zikir, kerana itu adalah ayat-ayat Quran yang memang menjadi zikir dia seharian. Ya, memang dia baca selalu. Ya, contoh, dia selalu sebelum tidur baca apa? Surah apa Kak Lang? Surah Al-Mulk, Surah Al-Waqi'ah, itu dah jadi amalan dia, dah jadi zikir dia. Ataupun kita baca doa, ya, doa pendinding daripada syaitan, ambil daripada Quran. Ya, kita baca doa yang dah jadi amalan pun ambil daripada Quran. Jadi dengan niat zikir, dengan niat doa tadi, maka itu memang tidak jadi masalah. Ya, itu memang dibolehkan. Tapi yang kita kata ni apa dia? Tak, ini memang niat nak baca Quran. Tadi jadi bagi kepada 2, satu pandangan yang mengharamkan dan satu lagi pandangan yang mengharuskan. Tetapi kat sini kita kena tengok, ya, apa dia? Bagi seorang wanita, ya, yang dia memang
mengajar Al-Quran, menghafaz Al-Quran, ya. Dia perlu untuk mengingat Al-Quran, dia perlu untuk mengulang Al-Quran, dia perlu untuk menambah hafazan Quran. Dia dengan Quran. Yang ini tuan-puan sekalian, ya memang ya seharusnya untuk tidak menyusahkan wanita tersebut, ya, untuk memudahkan urusan wanita tersebut, memang pegang dari segi hukumnya apa dia? Ambil hukum yang harus. Harus untuk baca Quran dalam keadaan haid, ketika mana dia belajar, ketika mana dia mengajar, dia menghafaz, dia nak mengingat, maka ambillah hukumnya, hukum yang harus, ya. Tapi kalau ada yang kata, Ustaz, saya nak baca Quran, saya nak pegang yang harus tu baca Quran, itu terpulang kepada masing-masing. Sebab memang ada dua pandangan dalam bab ini, tapi kalau kita melihat ataupun kita bersandar, kita mengikut kepada pandangan jumhur fuqaha, wanita yang dalam keadaan haid, ia adalah haram dia baca Al-Quran. Jadi kalau tanya ustazah lah, tuan-puan sekalian, lebih suka ya kita ambil, kita menyesuaikan dengan hukum hakam tadi. Kalau tidak ada macam bukan untuk mengajar, bukan untuk belajar kan, kita tak baca Quran masa kita haid, ya, kecuali yang memang jadi zikir, ataupun kita boleh baca zikir-zikir lain, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Jangan pula time haid lah datang semangat nak baca Quran, ya. Kita ambil kira pandangan daripada jumhur fuqaha tadi bahawa haram wanita dalam keadaan haid tu baca Quran. Tapi ingat, di sana ada pandangan yang mengharuskan. Jadi ada keadaan-keadaan mungkin seorang wanita tu nak baca Quran dalam keadaan masa dia haid, dan dia bersandarkan ataupun dia merujuk kepada pandangan yang mengharuskan, maka tak bolehlah kita kata, oh dia salah, oh dia silap, lepas tu kita pun jadi apa? Jadi dia ni geng lain, dia ni klik lain. Tak, ya. Ini benda-benda ni tak sepatutnya menjadi sebab ya perbalahan di kalangan masyarakat. Sebab apa? Sebab pandangan tu jelas, ada pelbagai pandangan. Bahkan di sinilah kita melihat kepelbagaian pandangan itu, ya, kadang-kadang mungkin untuk seseorang tu tak perlu kan, perlu pegang yang satu je kan, tapi kepelbagaian pandangan tu kadang-kadang menjadi satu kemudahan kepada pihak-pihak yang lain yang kadang-kadang mereka dalam keadaan yang mendesak dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ya, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang lain dalam fiqh wanita. Terlalu banyak yang nak dibincang, memang panjang lebar lah cerita pasal haid, tak habis-habis lagi ni, ya. Tak, dan lagi nak jawab kakak-kakak yang makan pil hormon, ya, cek darah dah beritahu dah kita ni dah putus haid, tapi bila makan pil hormon datang lagi haid tu, nak kira haid ke tak kira haid, itu tak jawab lagi, ya. InsyaAllah pada masa yang akan datang, ataupun jawab terus bagi masa seminit lagi, ya. Kalau itulah keadaan dia, keluar darah haid, itu boleh diiktibarkan sebagai darah haid. Dia mengambil kias kepada kalau seorang wanita makan pil hormon sampai keluar, makan pil hormon untuk keluar susu kan, dia ambil anak angkat kan, dia ambil bayi anak angkat, jadi keluar susu tu bukan dengan sebab dia mengandung anak tu, bukan sebab dia melahirkan, tapi dengan sebab dia makan ubat tadi kan, makan pil hormon tu keluar susu, dan diterima pakai. Kalau kenyang anak tu 5 kali kenyang, maka diterima itu sebagai anak susuan. Mengambil kias kepada yang tadi tu tuan-puan sekalian, maknanya apa? Kalau dia makan pil hormon, kemudian dia keluar darah haid, padahal sebelum ni doktor kata dia dah menopause, ya, jadi boleh diterima pakai bahawa itu juga adalah darah haid dengan mengambil kira kias yang tadi tu. Ya, faham kan tuan-puan sekalian? Boleh dikira sebagai darah haid, ya, mengambil kira kias tadi tu. Sebab apa? Walaupun darah haid tu bukan datang dalam keadaan yang betul-betul normal macam sebelum ni, macam sebelum dia menopause, tapi dengan sebab ubat-ubatan tu juga menjadi sebab kitaran tu datang balik semula seperti mana sebelumnya, kalaupun tidak tepat seperti mana sebelumnya, tapi dia menyebabkan proses tu juga berulang dan berlaku. Jadi darah yang keluar tu boleh diiktibarkan sebagai darah haid. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang lain. Ya, anak ustazah pun dah catat dah soalan-soalan daripada tuan-puan, mana yang sempat jawab dah jawab dah. Ya, yang belum jawab lagi insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita akan cuba jawab. Terima kasih semua. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrab
Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur